mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakai kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan berkaitan melalui Facebook Manis FM. Anda juga boleh dengar melalui MyTV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk minggu ini masuk minggu yang kelima lah untuk sementara ditangguhkan baca kitab Safinatun Najah. Sebab dalam kitab Safinatun Najah selesai pembicaraan fardu wuduk yang 6 perkara, tidak didatangkan pembicaraan berkaitan dengan perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Dalam kitab Safinatun Najah terus pergi kepada tajuk pembicaraan berkaitan dengan air. Jadi pembicaraan perkara yang disunatkan berwuduk ini untuk dapat kesempurnaan ketika berwuduk. Jadi saya pun tangguh dululah kitab Safinatun Najah. Saya insya-Allah akan susunglah satu-satu pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Perkara yang disunat ketika berwuduk ni memang banyaklah. Ada mengatakan 30 lebih perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Jadi minggu lepasnya saya membicarakan berkaitan dengan berkomo-komo dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Pembicaraan berkaitan dengan madmadah, berkomo-komo dan juga istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, dan satu lagi dipanggil istinsar. Istinsar ni dengan makna hembus air keluar daripada hidung. Itu istinsar. Cuma kitab ni apabila membicarakan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, dia akan pergi pula kepada mengeluarkan air daripada hidung, istinsar. Jadi istinsyak dengan istinsar ni kalau sebut satu saja, maka masuk kedua-dua lah. Kedua-dua istinsyak dengan istinsar. Kalau sebut istinsyak dan istinsar, maka dua-dua tu makna asing. Jadi istinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Kalau kita cakap Terengganu panggil serok ataupun sedut air ke dalam hidung, itu istinsyak. Istinsar ni hembus air keluar daripada hidung.
Hak minggu lepas saya sebut seng. Ada kata Kelantan, Fotoni sebut seng. Aku pandai lah. Itu dipanggil istingsar. Sebab dalam hadis bicara bab istingsyak. Dalam hadis bicara bab istingsar. Tamadu wastangsyiku. Istingsyak, berkomok oleh kamu dan istingsyak oleh kamu. Ada hadis pula, iza tawadda'at famadmin wastangsir. Bila engkau berwuduk, maka hendaklah berkomok-komok dan fastangsir. Mana istingsar. Jadi istingsar ni, istingsyak, istingsar. Jadi istingsyak satu, memasukkan air ke dalam hidung. Istingsar, mengeluarkan air daripada hidung. Tapi sebut satu, pergi kepada dua perbuatan. Satunya, memasukkan air ke dalam hidung. Satunya, mengeluarkan air daripada hidung. Berkomok-komok dan memasukkan air ke dalam hidung serta mengeluarkan air daripada hidung. Yang mana minggu lepas saya sudah asingkan pembicaraan antara berkomok-komok dengan memasukkan air ke dalam hidung. Dia dengan semata-mata memasukkan air ke dalam mulut sekalipun tidak kocok, sekalipun tidak ludah keluar, sudah terhasil pahala sunat berkomok-komok. Cuma kita ni, apa dia berkomok-komok? Kita boleh sebut kata berkomok-komok, hok kocok dalam mulut tu lah. Barulah kita panggil berkomok-komok. Kalau memasukkan air ke dalam mulut, air tu duduk diam, tanpa kocok, kita tidak akan sebut ianya sebagai berkomok-komok. Tak, kita boleh sebut kata berkomok-komok. Maksudnya memasukkan air ke dalam mulut serta kocok. Itu dia panggil berkomok-komok. Tidak. Semata-mata memasukkan air ke dalam mulut, sama ada kocok ataupun tidak, sama ada ludah keluar ataupun terus dia telang, dia panggil berkomok-komok dah. Sudah terhasil pahala sunat berkomok-komok. Dengan semata-mata masuk air ke dalam mulut. Kocok pun tidak, ludah pun tidak, pakai telang terus. Sudah terhasil pahala sunat berkomok-komok. Kemudian dimasuk air ke dalam mulut, dapat pahala sunat berkomok-komok. Disunatkan dia kocok. Jadi kocok tu sunat yang lain pula. Dia kocok, sunat dia ludah keluar. Ludah keluar tu sunat yang lain pula. Sebab itulah dikatakan di dalam kitab, sunat uduk ni puluh perkara. Sebab apa? Sebab yang kita duduk berkomor-komor, yang kita ludah tu, di situ ada 3 sunat. Yang pertama, berkomor-komor adalah memasukkan air ke dalam mulut. Dapat pahala sunat yang kedua, kita kocok. Dapat pahala sunat yang ketiga, kita ludah keluar. Di situ 3 dah sunat. Di situ sudah 3 sunat. Kemudian satu lagi. Ni jangan tinggal. Ketika berkomor-komor, disunatkan mubalaghah. Disunatkan bersangatan. Ketika berkomor-komor, bersangatan. Apa makna? Berkomor-komor tu biar serok sampai ke pangkal halkum ni. Sampai dalam tu. Itu satu sunat yang lain pula. Disunatkan sampai ke pangkal halkum bagi orang yang tidak berpuasa. Kalau siang hari dia berpuasa, dimakruhkan dia mubalaghah ataupun bersangatan ketika berkomor-komor. Kalau tidak berpuasa, sunat mubalaghah. Memasukkan air ke dalam mulut, satu perkara sunat. Kocok,
satu perkara sunat, kemudian mubalarah ketika berkomoh-komoh biar serok sampai ke dalam satu perkara sunat, kemudian ludah keluar, itu satu perkara sunat yang lain pula. Empat dah di situ perkara sunat. Yang saya sebut minggu lepas ni, ulang kali yang kedua ni. Yang saya asingkan antara berkomoh-komoh dan memasukkan air ke dalam hidung. Pergi pula kepada memasukkan air ke dalam hidung. Dia masuk air dalam hidung, masuk sikit je, keluar balik semula. Sudah terhasil sunat memasukkan air ke dalam hidung. Disunatkan memasukkan ke dalam hidung ni, biarlah tarik sampai ke pangkal, dia panggil apa? Pangkal muntahal khayshum, dia panggil pangkal hidung. Pangkal hidung. Dia serok sampai ke dalam, kemudian sunat dia seng keluar, hembus keluar, istinsaq. Ketika diseng ataupun seh, kau pandai lah. Seng ataupun hembus keluar, menggunakan tangan kiri, menggunakan dua jari, iaitu ibu jari tangan kiri dengan telunjuk tangan kiri, tekan atas hidung, kemudian seng ataupun seh ataupun hembus kepada sebelah kiri. Itu 3 perkara sunat pula tu. Memasukkan ke dalam hidung, satu sunat. Serok sampai ke dalam, satu sunat. Kemudian hembus keluar, satu sunat yang lain pula. Habis. Ni saya ulang balik hok minggu lepas. Ialah dia terkadang ada yang memang mengikuti tiap-tiap petang Ahad, tiap-tiap petang Jumaat ada yang mengikuti, ada yang begitulah, yang kadang-kadang mengikuti, kadang-kadang tertinggal, ada yang mungkin pertama kali dengar melalui Radio Mani FM. Jadi saya pun ulang-ulang dah saya bicara. Kemudian untuk satu minggu sebelum saya teruskan pembicaraan, saya akan undur baliklah pembicaraan minggu yang terdahulu. Jadi insya-Allah lah, waktu memang tetaplah. Kalau tak ada aram melintang, tak ada sebarang keuzuran, waktu tetap. Cuma kadang-kadang ada sedikit seminit dua terlambat tu, mungkin adalah apa perkara-perkara tu. Tapi insya-Allah lah. Untuk selok talaki Safinatun Najah ni, saya akan jaga dia punya istiqamah tu, insya-Allah saya akan jaga. Biar kita sama-sama istiqamah. Yang mengajar pun jaga istiqamah, yang belajar pun jaga istiqamah. Cuma bagi sidang pendengar yang ada kekangan, contohnya satu-satu hari itu tak dapat mengikuti, jangan lupalah Mani FM, program Talaki Safinatun Najah ni dia ada buat live FB. Maknanya kalau tak dapat mengikuti live daripada Radio Mani FM ataupun live melalui Facebook Mani FM, masih lagi boleh ikuti kemudian melalui Facebook Mani FM. Ini pengajian secara bersambung. Secara bersambung ni seeloknya kita jagalah dia punya turutan dia tu. Sebab kita nak biar ibadah kita tu dengan ilmu jelas, terang. Kita buat ibadah kita ni walaupun perkara sunat, perkara wajib sama telah lah. Tu kena kemah ilmu. Kalau perkara wajib, fardu wuduk, rukun wuduk yang 6 perkara tu kena pergi molek tu. Jangan duk ngapa fardu wuduk, rukun wuduk 6 perkara, ilmu yang sama tarah dengan ketika umur 6 tahun, 7 tahun sekolah rendah. Ilmu tu lah kita nak bawa sampai ke tua, nak bawa sampai ke akhirat. Ilmu tu sahaja. Tak mau ada gitu. Kalau perkara yang wajib. Kalau
perkara yang wajib. Tu tak ada ilmu agama kita buat seumpama tu. Ilmu dunia. Kita punya belajar pagi sampai ke petang, sampai ke tengah hari, petang sambung pulak kelas lain pulak. Selama lama mana? 10 tahun, belas tahun ilmu dunia yang sementara kita belajar seumpama tu. Tiba-tiba ilmu agama kita hanya setakat ambil ilmu masa umur budak-budak. Ilmu tu lah nak pakai sampai ketua. Tak kena sangat lah. Kalau agama kita bersikap seumpama tu lah. Tak kena sangat-sangat. Tambahan pula kita ni orang yang semayang bang tak tinggal. Berjemaah tak tinggal contohnya. Kita pula orang sudah tua. Tapi ilmu kita, ilmu budak-budak. Kita, datuk nenek, ilmu kita sama tarah dengan cucu kita. Hak umur 6 tahun, 7 tahun. Tu sahaja. Sangat malang lah kalau kita bersikap dengan ilmu agama seumpama tu. Dalam keadaan kita dakwa, kita nak dunia, kita nak akhirah, kita nak kedua-dua. Tapi dunia ilmu belah-belah tahun, akhirat ilmu masa budak-budak. Kita muhasabah kira lah. Munasabah dok sikap yang seumpama tu. Munasabah dok sikap yang seumpama tu. Hak tu berkait dengan hak fardu, hak wajib. Hak sunat-sunat ni pun. Hak sunat-sunat ni pun kita perici molek. Kita faham satu-satu. Kita perhalusi walaupun sunat sekalipun. Tadi kita perici berkaitan dengan berkomo-komo. Sunat memasukkan air ke dalam mulut. Kocok sunat yang lain. Biarlah kocok tu sampai ke dalam. Mubalaghah bersangatan ketika berkomo-komo. Satu perkara sunat yang lain. Satu-satu-satu. Kemudian sesah secara berasingan. Berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung ni, sidang pendengar, ada lagi 2 perkara sunat. Ada lagi 2 perkara sunat yang mana kedua-dua perkara sunat ni ramai orang kita tak buat. Berkomo-komo orang buat belaka. Sempurna tak sempurna, biarlah berpandu kepada ilmu. Memasukkan air ke dalam hidung serta menghembus air keluar dari hidung, orang buat belaka. Jangan tinggal tu. Tinggal berkomo-komo, tinggal memasuk air ke dalam hidung, hukumnya makruh. Bahkan dalam mazhab Hambali, berkomo-komo bukan sunat, bukan wajib. Mazhab Hambali memasukkan air ke dalam hidung bukannya sunat wudu, bukan wajib. Tu mazhab Hambali. Berkomo-komo memasukkan air ke dalam hidung, mazhab Hambalinya wajib. Mazhab Syafi'i sunat. Kalau tak buat, hukumnya makruh. Kita buat. Berkomo-komo kita buat. Memang masa berkomo-komo kita kocok, kita mubalaghah ke tidak je. Dan kita pasti akan ludah keluar. Puik keluar air yang kita berkomo-komo. Jelas. Kemudian kita memasukkan dalam hidung. Itu pasti. Sama ada kita serok sampai ke pangkal hidung ataupun tidak. Disunatkan. Nabi perintah tu. Nabi perintah. Supaya mubalaghah. Fabligh fil madmadati wal istinsyaki ma lam takun sa'ima. Nabi kata. Hendaklah kamu mubalaghah ketika berkomo-komo dan memasukkan hidung selama tidak ada kamu berpuasa. Jadi masa memasuk hidung ni Nabi suruh kita serok sampai ke dalam. Sebab apa? Sebab di Muntahal Khayshum tu, di atas hidung tu, syaitan duduk di situ. Apabila serok sampai ke dalam, kemudian hembus keluar, syaitan pun terpelanting keluar, kotoran yang terhimpun di pangkal hidung pun akan terkeluar, maka hidung jadi bersih. InsyaAllah tak akan kenalah penyakit resdung ke, seduang ke. Ini adalah
perkara yang disunatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana minggu lepas banyak komen. Ada yang menyatakan kalau serok air ke pangkal hidung seumpama tu, ada kata pedih, ada kata sakit, ada kata selesema sehari, dia kata. Tu tak biasa. Usahakan buat. Mula-mula memang malah pedih, memanglah sakit. InsyaAllah itu sunnah Nabi yang disunatkan, yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat. Hikmah dia cukup besar selain daripada kita dapat pahala. Cuma untuk minggu ni di Facebook mana FM ni kurang sikit nampak hari ni. Kurang respon daripada sidang pendengar. Tak macam minggu lepas tak sempat saya nak baca. Responnya banyak. Jadi minggu ni respon dia kurang sikit ni. Minggu lepas banyak respon lah apabila bicara. Ketika memasukkan air ke dalam hidung, biarlah serok sampai ke pangkal hidung. Tu timbul komen kata pedih, sakit, sampai jadi selesema. Dan saya banyak menerima maklum balas. Orang yang beramal dengan sunnah ni, yang asalnya dia ada penyakit resedung ataupun seduang, alhamdulillah dia kata, tak ada dah pagi-pagi depan hidung, tak ada dah dia kata. Jadi hidung dia bersih molek. Tak ada lah kata berhinguh. Dia berhinguh-berhinguh di sidang pendengar, disebut sebagai budak hingusan. Akhirnya orang tua hingusan. Dia budak hingusan. Akhirnya orang tua hingusan. Pagi-pagi depan hidung pergi sembahyang subuh. Pergi sembahyang subuh tu, kain duduk di tangan. Duduk lap hidung, Orang duduk sebelah, sebesalah je. Yelah, kita pula belum lagi lepas ni penyakit COVID apa semua ni. Kalau yang duduk sebelah pagi-pagi tu, mai duduk depan hidung, faham tak depan hidung ni? Mai duduk soseng bunyi hidung, orang duduk sebelah tu rasa selain daripada rasa segan, geli, mungkin juga dia rasa macam bimbang je, kenapa dia ni? Ke penyakit COVID ni, bukan COVID pun, dia seduang. Tapi kenapa jadi hingusan sampai ke tua? Bukan budak hingusan. Orang tua hingusan, ayah haji hingusan, kenapa? Ni ada satu komen ni daripada Fatimah Ahmad. Sejak saya selalu masuk air ke hidung waktu wuduk, tak ada dah selesema dan batuk. Ni. Dia masuk hidung ni bukan masuk hidung saja, semua orang buat belaka. Ni serak sampai ke dalam, hembus keluar insya-Allah. Di pangkal hidung tu tempat syaitan duduk, terpelanting keluar, dan di dalam hidung tu ada kotoran, insya-Allah pangkal hidung akan jadi bersih. Maka tak ada lah kumang-kumang, tak ada lah jadi berair hidung, tak ada lah insya-Allah. Gitu. Itu sesalah berkaitan dengan berkomo-komo serta masukkan hidung. Saya nak fokus dua sunat lagi ni. Minggu lepas saya sudah sentuh dah sedikit. Minggu ni saya sebut tadi, berhenti sekejap. Buat suspend sikit. Apa ni perkara sunat yang saya sebut jarang kita lakukan. Ketika berkomo-komo, memasukkan air ke dalam hidung, perkara yang sunat, sunnah Nabi, tetapi kurang diamalkan, terkadang tak ramai orang yang tidak mengetahui ianya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disunatkan, yang afdal kita lakukan ketika kita berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung. Yang pertama, berkomo-komo memasukkan air ke dalam hidung disunatkan himpun, buat sekaligus. Himpun.
Berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung sekali. Yang kedua, berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung kali yang kedua. Berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung kali yang ketiga. Sunat himpun. Kemudian, himpun yang saya sebut tadi tu, himpun antara berkomo-komo serta memasukkan hidung sekali, berkomo-komo serta masukkan hidung kali yang kedua, berkomo-komo serta masukkan hidung kali yang ketiga. Jelas di situ himpun satu. Perasan tak di situ? Himpun dengan 3 kali cekok air. Satunya sunat himpun, satunya sunat dengan 3 cekok air. Ni ada komen di FB dah ni. Yang himpun tu tak pernah buat pun ustaz. Ni kita belajar molek. Sebab hak datang daripada hadis-hadis yang sahih, Nabi berkomo-komo masuk hidung dalam keadaan himpun, bukan diasingkan. Bukan diasingkan. Bukan kata Imam rahimahullah dalam kitab Majmu' tak sabit pun dia kata, tak datang pun pada hadis dia kata cerai antara berkomo-komo serta dan memasukkan air ke dalam hidung. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis daripada Abdullah bin Zaid. Abdullah Zaid menceritakan, ambil di tengah hadis, bukan ambil pada awal, ambil di tengah. Summa adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu famadmada wastanshaqa min kaffin wahidin yaf'alu zalika salasan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Tapi ambil hadis di tengah dah ni. Bukan ambil daripada awal. Kemudian memasuk oleh Nabi SAW akan tangannya ke dalam air. Kemudian maka berkomo-komo Nabi SAW dan memasuk ke air ke dalam hidung oleh Nabi SAW daripada tangan yang satu. Masuk air dalam, masuk tangan dalam bekas air, ambil air secekok, Nabi berkomo-komo dan memasukkan dalam hidung daripada cekok yang satu. Daripada genggam yang satu. Dan melakui Nabi demikian itu 3 kali. Ni. Nabi masukkan tangan dalam air, Nabi ambil air secekok. Ni ada tanya benda ni. Ustaz kata cekok tu apa maksudnya? Bukan kalau nak sebut cebok. Cebok ni menggunakan cetong, gayung. Kalau cebok. Kalau kita ambil air dengan tapak tangan tu panggil apa? Ni kata tak ada air di tangan. Tak ada satu. Sekarang ni air di tangan ni. Apa? Secekok. Tak apalah, dalam FB tu ada yang tolong tu. Tak ada air atas tangan, secekok. Nabi masukkan tangan Nabi ke dalam, ada bekas air. Secekok tangan dia Nabi SAW ni, Nabi pun berkomo-komo memasukkan hidung daripada tangan yang satu tu. Nabi buat seumpama tu 3 kali. Makna apa di sini sidang pendengar? Nabi himpun antara berkomo-komo serta masukkan hidung. Nabi buat dengan 3 cekok air. Dengan 3 cekok air. Faham tak situ? Dengan 3 cekok air. Jadi satunya sunat himpun antara berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung. Yang kedua, menggunakan 3 cekok air. Ini 2 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi berwuduk seumpama tu. Kita nak ikut Nabi. Kita nak ikut Nabi. Dah, Nabi himpun antara berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung dengan 3 cekok air, dengan 3 kauk air. Kita buat tak? Nabi buat ah. Kita nak ikut Nabi kan? Sunnah Nabi kan? Dah kita buat ke tak? Tak pernah buat. Umur kita berapa? Umur kita 6 tahun, Ustaz. 7 tahun. Saya baru dengar hari ni. Umur berapa adik? 5 tahun, 6 tahun. Tak apa. Buat sunnah Nabi tu. Umur 5 tahun, 6 tahun. Jangan umur 50, 60. 70. Baru tahu. Sunat. Ayalah sunat. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu, insya-Allah kita akan amal. Kita bukan pemalah. Kita bukan pemalah. Kalau kita tahu, insya-Allah kita akan beramal. Tapi malang, umur kita sudah lanjut, umur pun nak habis dah, tak tahu-tahu pun lagi sunnah Nabi, ketika berkomo-komo sekali Nabi himpun dengan 3 cekak air, tak tahu-tahu pun. Umur sudah di penghujung. Umur sudah di penghujung. Pandai ni. Itu kata, ilmu agama seumpama tu kita buat, ilmu dunia bersengkam mata. Kita bersengkam mata, anak kita pastikan bersengkam mata belajar ilmu dunia. Cucu kita pun, kita sebagai datuk yang tak ada kena-mengena, ambil tahu juga, ambil perhatian juga. Belajar betul-betul tak cucu dia ni. Cucu bukan anak dia pun. Tak ada kena-kena dengan dia je. Dia tua nak mati dah. Sibuk apa hal cucu? Dok. Sibuknya dengan ilmu dunia cucu. Dan ilmu akhirat tak ki macam mana? Ilmu akhirat tak ki macam mana? Tak ki tu nak meninggal dunia dah lama dah. Meninggal dunia. Nak tinggal dunia. Tinggal dunia dah nanti tak ki. Anak cucu pun sampai masa tinggal dunia belaka. Ini ketika hak rolik dia. Umur nak habis dah. Dunia nak tinggal dah. Ilmu dunia cucu duduk sibuk lagi. Ilmu agama, hak toki yang sudah nak habis umur tu, tak tahu-tahu pun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memasukkan tangan Nabi sallallahu kemudian Nabi berkomo-komo dan memasukkan dalam hidung daripada tangan yang satu, daripada secekok air. Yaf'alu zalika salasan, kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nabi buat seumpama tu 3 kali. Maknanya Nabi himpun antara berkomo-komo serta masuk hidung 1 cekok, kemudian berkomo-komo masuk hidung cekok yang kedua, berkomo-komo serta masuk hidung cekok yang ketiga. Kita ambil air. Ni ada minta acu, ustaz ajuk cara buat tu. Acu. Ambil ais cekok, separuh kita masukkan ke dalam mulut. Kita masukkan ke dalam mulut, kita pun berkomo, kita pun ludah. Separuh kita serok ke dalam hidung. Kemudian kita pun hembus keluar kepada sebelah kiri. Cekok yang pertama. Cekok yang kedua, ambil cekok yang kedua. Masuk dalam mulut separuh, komo, ludah. Separuh lagi masuk dalam hidung, serok. Lepas tu hembus keluar kepada sebelah kiri. Ambil cekok yang ketiga, masuk ke dalam mulut separuh, komo. Lepas tu ludah keluar. Kemudian separuh lagi serok dalam hidung. Kemudian hembus keluar 3 cekok air. Jadi, satunya sunat himpun antara berkomo-komo serta masuk hidung. Yang kedua, sunnahnya disunatkan kita buat dengan 3 cekok air. Macam mana sidang pendengar?
Tadi ada dah soalan saya ada ambil ni. Saya ada ambil tadi ni. Cari tak jumpa pula ni. Ada tadi. Awal-awal dia masuk dah. Air masuk dalam mulut dan hidung serentak ke Ustaz. Jadi nak ludah dari mulut dan seng dari hidung serentak ke? Ada serentak lah. Kita nak buat macam mana serentak? Maknanya masuk air ke dalam mulut bukan serentak masuk dalam hidung. Tapi masuk air dalam mulut, masuk dalam hidung dengan cekak air yang satu. Dengan cekak air yang satu. Faham tak ni? Berkomo-komo, ludah. Cekak yang separuh lagi tu, memasukkan dalam hidung, serok, kemudian hembus keluar. Ni ada komen di sini, saya cekak guna dua-dua belah tangan. Kalau sebelah tangan tak cukup untuk dalam hidung, tak sebelah cukup dah. Sebelah sudah cukup. Dengan sebab Nabi masuk air, Nabi masukkan tangan ni min kaffin wahidin. Nabi buat min kaffin wahidin, daripada tangan yang satu. Bukan tangan yang dua, tangan yang satu. Ada kata tak cukup, tak pandai. Dia kata insya-Allah cukup. Cukup. Dia kata tak cukup. Sebab Nabi buat dalam hadis muttafaqun alaih ni, Nabi famadmada wastanshaqa min kaffin wahidin. Maka berkomo-komo ia Nabi sallam dan memasukkan hidung ia Nabi sallam min kaffin wahidin, daripada tangan yang satu. Daripada tangan yang satu. Dua tangan tak ada komen. Dua tangan tu banyak jadi. Satu tangan sahaja. Dengan satu tangan sahaja. InsyaAllah. Boleh. Boleh. Cukup separuh-separuh. Cukup. Ini dua perkara sunat yang kalau tidak kerana tak tahu, orang kita pasti akan beramal dengan sunnah Nabi SAW. Yang jadi tak amal kerana tak tahu. Himpung antara berkomo-komo hidung pun tak tahu. Dengan 3 cekak air pun tidak tahu. Akhirnya yang banyak dia amalkan, dia berkomo-komo sekali, berkomo secekak. Yang kedua berkomo. Yang ketiga berkomo. Habis. Cekak pula yang pertama masukkan dalam hidung. Cekak yang kedua masukkan dalam hidung. Cekak yang tiga masukkan dalam hidung. Satunya dia tidak himpun, bahkan diasingkan. Yang keduanya tidak menggunakan 3 cekak air. Jadi hilang 2 perkara sunat. Tapi dia berkomo gitu, bukan kata tak sah sunat berkomo-komo tu. Terhasil dah sunat berkomo-komo. Terhasil dah sunat masukkan dalam hidung. Tapi ditinggalkan. Himpun, ditinggalkan 3 cekak air. 2 perkara sunat ditinggalkan. Maka kuranglah pahala. Faham tak ni? Kuranglah pahala. Ya, saya belum buat tapi rasa nak cuba. Bukan nak cuba, buat selalu. Itu sunnah Nabi SAW. Ada pun nak cuba. Tak cuba-cuba ni, amal lalu. Tak ada cuba-cuba. Ajar kepada anak cucu kita. Sunnah Nabi SAW. Kemudian dalam kitab himpun antara berkomo-komo masuk ke dalam hidung ni didatangkan 3 cara. Cerai antara berkomo-komo masuk ke hidung pun didatangkan 3 cara. Jadi ada 6 cara. Saya sebut sunnah Nabi tadi dengan himpun dan 3 cekak air, itu hak paling afdal. Hak nombor 6 yang paling rendah status dia. Yang paling rendah fadilat dia. Boleh pahala sunat. Boleh pahala sunat. Tapi hak nombor 6 ni sedang pendengar. Hak tadi lah.
Cekok yang pertama berkomo-komo. Cekok yang kedua berkomo-komo. Cekok yang tiga berkomo-komo. Kemudian, cekok yang pertama pula masuk adalah hidung. Cekok yang kedua masuk adalah hidung. Cekok yang tiga masuk adalah hidung. Dipisahkan dan dibuat dengan 3 cekok air. Itu nombor 6. Itu nombor 6. Nombor 6 sidang pendengar. Ruginya kita. Dia kalau buat gini, tapi ni tak afdal ni. Tak afdal. Dia himpun. Tetapi tak jadi 3 cekok. Jadi 6 cekok. Tak jadi 3 cekok, tapi jadi 6 cekok. Dia buat mana? Dia cekok berkomo-komo saja. Oh, ludah. Cekok yang kedua, masukkan hidung saja. Lepas tu dia pun hembus keluar. Cekok yang 3, berkomo-komo saja. Cekok yang keempat, masuk ke dalam hidung. Cekok yang kelima, berkomo-komo. Cekok yang kena masuk ke hidung. Dia dapat pahala sunat himpun, tetapi tak dapat pahala sunat 3 kali cekok. Macam mana? Dia ada 6 cara ni. Tapi mungkin saya tak sempat nak datangkan ke 6 lah. Ataupun dia pisahkan. Tapi pisah cara yang paling afdal. Kau nak pisah. Tapi jangan pisahkan antara berkomo-komo masuk hidung ni. Tapi dipisahkan. Cara paling afdal ni gini. Tapi jangan buat lah. Tapi ni cara pisah antara berkomo-komo dan masuk ke hidung. Paling comel. Tapi tak comel. Yang comelnya himpun. Dia macam mana? Dia ambil cekok air. Dia berkomo-komo. Ludah. Berkomo-komo. Ludah. Berkomo-komo. Ludah. 3 kali berkomo-komo dengan secekok air. Gitu. Ambil cekok air yang kedua pula. Masukkan air hidung. Lepas tu hembus keluar. Masuk air hidung. Hembus keluar. Masuk air hidung, hembus keluar dengan 1 cekok. Jadi 2 cekok saya digunakan. Itu kalau nak asingkan antara berkomo-komo dan masuk ke hidung, paling afdal. Tapi asingkan, pisahkan tu sendiri tidak afdal. Yang afdal, yang sunat, yang sunnah adalah himpun antara berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung. Dan afdal, sunat, sunnah. Himpun antara berkomo-komo, memasukkan hidung dengan 3 cekok air menggunakan 1 tangan. Dia gitu. Usahakanlah. Usahakanlah beramal. Kita ajarlah kepada anak cucu kita dengan cara berkomo-komo masuk hidung yang afdal, yang sunat, yang ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah mengharapkan akan sambung lagi lah berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk, ketika basuh muka, sunat basuh daripada sebelah atas, sunat gosok. Nanti saya akan bicara. Pergi pada basuh tangan, sunat mulai daripada jari, pergi kepada sapu kepala, cara sunatnya macam mana, pergi kepada sapu telinga. Ni. InsyaAllah saya akan susung satu-satu berkaitan dengan perkara yang disunatkan ketika berwudu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.